Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya akan membentangkan ataupun membawa Anda semua tentang cara untuk memasukkan data ke dalam aplikasi ataupun aplikasi IBM SPSS version 29 tentang sesebuah data, dan kita akan lihat bagaimana data dianalisis secara deskriptif menggunakan untuk mencari mean, mode, dan juga standard deviation atau sisihan piawai. Dan kemudian kita akan lihat bagaimana kita mencari hubungan antara data menggunakan Spearman correlation. Oke. Pertama sekali kita akan melihat tentang data mentah untuk data yang kita akan masukkan ke dalam SPSS. Kita buka dulu, kita tengok data mentah kita yang mempunyai dua pemboleh ubah, yaitu motivasi sebagai X dan personality sebagai Y. Dan data ini menunjukkan taburan skor motivasi dan personality bagi 10 orang pelajar di FPKS UMS. Oke, ini adalah data dia. Kemudian data ini akan dimasukkan ke dalam skor motivasi. Kita akan masukkan data dalam skor motivasi seperti berikut. Dalam Excel seperti berikut, dan kita akan masukkan data tersebut. Kita akan import data ke dalam IBM SPSS version 29. Kita buka dulu SPSS kita dalam laptop dan kita tekan close dulu yang ini. Yang ini kita buka besar. Dan kita tekan file. Macam mana kita mau import data? Kita tekan file, kita tekan import data, dan pilih Excel sebab data kita tadi dalam Excel. Oke, kita tekan Excel. Dan kita akan cari di mana data Excel tadi, skor motivasi dan personality 10 orang pelajar tadi. Kita tekan OK. Tekan open, baru kita tekan OK. Oke, dia akan masuk data tu ke dalam kita punya SPSS sebentar tadi. Dan kita kena tengok juga variable view dia. Setelah kita tengok data tu ngam, kita tengok variable view, measure dia ngam sudah skala dan numeric sebab dia dalam bentuk nombor. Dan barulah kita mula menganalisis data deskriptif kita. Bagaimana kita menganalisis data deskriptif? Kita perlu tekan, bukan transform, kita tekan analyze. Sebelah transform tu ada analyze, dan kita tekan deskriptif statistik untuk frequency. Lepas tu kita masukkan motivasi dan personality kepada variable di sebelah dan tekan statistik dan pilih apa yang kita mau. Misalnya mean, mode, dan standard deviation. Baru kita boleh tekan continue. Lepas tu kita tekan OK, dan akan keluar output dalam data SPSS tu seperti berikut. Jadual seperti ini akan keluar, dan dia akan menunjukkan berapa min, berapa mod, dan berapa sisihan piawai untuk motivasi dan personality masing-masing. Terdapat juga dia punya data sana, dia tulis 12A adalah multiple modes exist, the smallest value is shown. Maksudnya ada lebih daripada satu bilangan nombor yang berulang, tapi dia hanya tunjukkan nilai yang paling kecil sekali dalam data mode untuk personality. Kemudian kita akan lihat satu persatu data daripada jadwal yang kita dapat dari output SPSS itu, dan kita simpulkan apa yang kita dapat dari situ.
Dan di sini min ataupun dikenali sebagai purata dalam bahasa Melayu menunjukkan bahawa min atau purata tu apa sebenarnya? Min atau purata tu menunjukkan purata atau titik tengah bagi sesebuah data ataupun tahap kecenderungan pemboleh ubah. Purata bagi min adalah purata bagi motivasi adalah 17.80, manakala purata bagi personality adalah 19.10. Itu data yang kita dapat. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan purata tersebut? Maksudnya di sini skor purata motivasi pelajar adalah lebih rendah berbanding purata personality, skor purata personality. Tetapi perbezaan dia itu adalah sedikit. Oleh itu dia lebih rendah sedikit saja. Dan pelajar lebih cenderung mempunyai ciri-ciri personality yang lebih tinggi sedikit berbanding motivasi. Okey, kemudian kita beralih kepada mod ataupun dalam bahasa Melayu dia pun mod adalah dia menunjukkan nilai yang paling lazim atau popular, ataupun dia merupakan juga nilai yang berulang. Kalau kita mau tahu, dia adalah nilai yang berulang dalam sesuatu memboleh ubah atau data yang kita dapatlah. Jadi untuk mod bagi motivasi ialah 17, kerana 17 adalah nombor yang berulang. Seterusnya kita tengok mod untuk personality ialah 12. Tapi dia tulis sana ada multiple mods exist. Wujudnya multiple mod di situ. Boleh dilihat di sebelah kanan skrin di mana saya ada menuliskan tentang apa yang dibentangkan. Okey, wujudnya multiple mods dan SPSS hanya menunjukkan nilai terkecil iaitu 12. Dan bila kita tengok data yang mentah, nilai 15 juga berulang dalam mod personality, dalam personality punya data. Okey, dalam data motivasi, nilai 17 adalah skor yang paling lazim atau paling kerap muncul. Bagi personality pula, mari kita lihat terdapat multiple mods. Apa maksud multiple mods? Terdapat lebih daripada satu nilai yang berulang ataupun yang paling kerap muncul, iaitu 15 dan 12 jika kita rujuk data mentah. Itulah yang dimaksudkan dengan multiple mods. Akan tetapi SPSS hanya memperlihatkan
nilai yang paling kecil, nilai data yang paling kecil yaitu 12 sahaja. Jadi yang dapat kita simpulkan daripada mod ialah itu. Oke, kita teruskan dengan standard deviation ataupun bahasa Melayunya sisihan piawai. Dan standard deviation ni kita dapat daripada mean tadi, dan formula dia adalah kita dapatkan mean dulu, baru kita buat standard deviation, baru kita dapatkan variance, dan baru kita dapatkan standard deviation. Dan standard deviation atau sisihan piawai ni dia memberikan maklumat tentang kepelbagaian ataupun taburan sesuatu data tu daripada purata. Macam saya cakap tadi, dia perlu dapat purata dulu ataupun mean. Dan sisihan piawai bagi motivasi ialah 5.095, dan sisihan piawai bagi personality pula ialah 6.967. Itu yang kita dapat daripada jadual yang diberikan dalam SPSS, output SPSS. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan nombor sisihan piawai motivasi dan sisihan piawai personality ni? Maksudnya skor personality mempunyai taburan yang lebih luas ataupun taburan yang lebih besar berbanding skor bagi motivasi. Ya, taburan dia, nomor dia lebih meluas, lebih besar dan lebih kecil dia lebih tabur lah, kerana nilai sisihan piawai lebih tinggi, nilai sisihan piawai personality itu lebih tinggi. Jadi maksudnya responden menunjukkan perbezaan yang lebih ketara dalam personality berbanding motivasi. Okey, kita tengok juga data untuk frekuensi table, di mana dia menunjukkan frekuensi untuk data motivasi adalah 17 sahaja yang berulang, yang lain semua satu frekuensi dia, kekerapan dia. Dan bila kekerapan dia satu ialah 10%. Untuk 17 dia kekerapan dia dua kali dia muncul dalam data, iaitu percentage dia ataupun peratus dia 20%. Jadi semuanya adalah 100%. Bagi nilai frekuensi bagi personality atau kekerapan adalah 12, kekerapan dia adalah 2, maka percentage dia ataupun peratus dia 20%. Akan tetap, dan 15 juga mempunyai 2 kekerapan, ada 2 kali muncul, dan juga 20%. Dan semua akan membentuk 100% lah. Peratusan dia ada 10 data, 100%. Okey. Kita teruskan dengan data untuk SPSS. Data untuk SPSS. Data untuk Spearman-Rho ataupun korelasi Spearman. Macam mana kita mau cari data korelasi Spearman? Caranya ialah kita tekan analyze, kita tekan correlate, kita cari correlate, dan kita tekan bivariate, dan kita pindahkan motivasi dan personality kepada variable di sebelah kanan, kotak variable sebelah kanan. Kita pilih Spearman dan kita untick Pearson, dan kita mau tengok test signifikan untuk two-tail. Jadi kita tekan two-tail dan kita tekan OK.
dan akan keluarlah jadual untuk Spearman correlation, dan dia akan beritahu kita data tentang bagaimana hubungan antara motivasi dan personality. Di sini kita nampak correlation coefficient dia 0.144 antara motivasi dan personality. Okey, atas bawah sama 0.144, dan significant to tell dia ialah 0.692. Dan N ialah bilangan data ataupun bilangan pemboleh ubah, bilangan data 10. Kita tahu tadi pelajar hanya 10 orang, jadi bilangan data dia 10. Okey, apa yang kita boleh dapatkan daripada jadual Spearman ni? Saya akan tuliskan di sebelah kanan. Okey, setelah mendapat jadual Spearman raw ataupun korelasi Spearman dalam hubungan antara, untuk melihat hubungan antara motivasi dan personality antara kedua-dua pemboleh ubah, dapat kita lihat di sini correlation coefficient ataupun nilai korelasi adalah 0.144, atas dan bawah 0.144 juga antara personality dan motivasi dan personality. Dan untuk significant to tell 0.692 dan size sampel 10 kerana 10 orang pelajar. Kita akan tuliskan di sebelah kanan, saya akan tuliskan di sebelah kanan apakah data yang kita perlu tahu daripada output SPSS atau jadual SPSS yang kita dapat sebentar tadi. Okey. Sebelum itu, mari kita lihat apa itu maksud korelasi Spearman. Apa itu korelasi Spearman? Korelasi Spearman ialah tujuan dia ialah untuk menilai kekuatan arah hubungan antara dua pemboleh ubah ordinal atau berskala yang tidak normal. Seterusnya kita akan lihat data-data yang terdapat daripada output SPSS, daripada output SPSS. Apa yang kita perolehi ialah 1. Nilai korelasi Spearman, iaitu R kiraan ataupun RS sama dengan 0.4144. Kedua, kita dapat nilai signifikan. Nilai signifikan ialah nilai atau dikenali sebagai nilai P value atau nilai P sama dengan 0.692 untuk significant to tell. Sebentar, significant to tell. Dan yang ketiga, kita dapati terdapat data untuk size sampel, iaitu N sama dengan 10, di mana size sampel ini kecil. Boleh dikategorikan sebagai size sampel yang kecil. Okey, apa kesimpulan yang kita dapat daripada ketiga-tiga informasi yang ada dalam jadual SPSS? Jadi, kesimpulannya berdasarkan data berdasarkan jadual, nilai perkali korelasi Spearman antara motivasi dan personality ialah
R kiraan ataupun RS, S kecil 0.144 dengan nilai P ataupun P value sama dengan 0.692. Ini menunjukkan apa yang dia tunjukkan, apa yang kita dapat daripada pembacaan ini. Ini menunjukkan terdapat hubungan positif yang sangat lemah. Hubungannya tetap positif tapi sangat lemah antara kedua pemboleh ubah. Walau bagaimanapun, hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik, kerana nilai P melebihi aras signifikan 0.05. Jadi dapat disimpulkan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dan personality lihat antara motivasi dan personality pelajar di fakulti psikologi dan kerja sosial Universiti Malaysia Sabah. Kesimpulan yang kita dapat, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dan personality terhadap motivasi dan personality pelajar FPKS UMS. Jadi itu adalah dapatan bagi korelasi Spearman yang ditunjukkan dalam jadual output SPSS. Sekian, terima kasih.